mi'ah masjid. Dia kata di Madinah ini ada 100 masjid. 100 masjid itu aku punya. Madinah saja 10,000, 100 lagi tu. Saya terduduk senyap. Ya Allah, kalau macam tu dia ni syurga awal lagi daripada aku. Syekh ni syurga awal lagi daripada saya. Kita nak keluar 100 pun menggigil tuan-tuan, berasa banyak dah. Kan nak bagi 200 lagi lah. Bagi 300 macam syurga dah. Aku ahli syurga dah. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita bila kawan dengan ni, orang macam ni, kita rasa ya Allah, kecilnya kita. Sebab tu saya nak tanya, bos dengan orang bawah, siapa masuk syurga? Kalau bos tak bertakwa, orang bawah masuk syurga. Tapi orang bawah kalau bertakwa, tak bertakwa, bos masuk syurga. Macam mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Selalunya kalau hari jadi bos, kan, kita beli hadiah dekat bos, kita beli yang mana? Tuan-tuan nak beli yang murah ke nak beli yang mahal? Kita akan pergi kan, tengok Orlando ataupun tu yang polo tu, polo kuda-kuda, tengok yang paling mahal. Baju tu bagi sama dengan harga bos pakai. Hebat tak orang bawah? Ada tak dia pergi cari dekat Siam? Orlando ni, Orlando ataupun polo, tak ada. Dia akan cari tempat yang branded. Ini harga berapa? 400 bagi sama dengan bos yang pakai. Sebab bos akan appreciate. Saya nak tanya bos, kalau beli dekat kita, yang driver ni, dia beli yang mana? Pasal malam ya. Dia kata dia tak boleh pakai mahal punya. Ni beli. Saya nak tanya, siapakah yang paling ikhlas? Orang bawah. Tengok-tengok orang bawah tuan-tuan sanggup korban 400 harga semata-mata nak bagi bos. Tapi kalau dia bagi bos kerana nak bodek, habis lah. Tapi kalau dia bagi semata-mata untuk puas hati, kepuasan diri dia, untuk takwa kepada Allah, jamin orang bawah masuk syurga. Tapi bos jarang dia beli yang mana macam dia pakai. Tak pernah ha? Kalau dia pakai polo, dia akan polo sama bagi dekat anak buah. Tak ada. Dia cari pasal malam ya. Ataupun dia bagi dekat tu petaling strik, ataupun dekat Sunway belakang ni beli, ada polo sudahlah. Tapi kuda pun ekor ke atas. Kuda pun ekor ke atas tu pun driver pakai, sonok tak kira dah tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita bos ke orang bawah, jadi pemurah macam akhlak Nabi. Nabi ni tuan-tuan, saya nak cerita, walaupun ada orang kata kisah ini kisah yang tidak mutawatir, tapi banyak orang cerita. Nabi tuan-tuan selalu bagi makan. Ada seorang Yahudi yang mata buta, tengok pemurah dia. Dia bagi makan dekat Yahudi ni. Ketika Nabi meninggal, Saidina Abu Bakar ini bapa mertua Nabi, sahabat Nabi. Nabi tuan-tuan, dia pernah sebut, ada di kalangan umatku, mereka tak pernah melihatku, mereka tak pernah bersua dengan aku, tak pernah makan dengan aku, tak pernah duduk melihat dan berbicara dengan aku. Mereka ahli syurga, mereka ialah ikhwan aku. Lalu sahabat tanya, kami ni tak masuk syurga kah? Kamu ni sahabat aku, tetapi ikhwan ni tak pernah tengok aku. Mereka ialah manusia akhir zaman. Kita ni jamin syurga tuan-tuan, tak pernah tengok Nabi. Sebab sayang dekat Nabi. Nabi ni pemurah macam mana? Dia pergi dekat hujung Madinah tu, ada seorang Yahudi mata buta. Tuan-tuan, satu ketika Saidina Abu Bakar, bapa mertua Nabi, sahabat Nabi ni, pergi jumpa isteri Nabi, nama Sayyidatina Aisyah, anak dia. Wahai Aisyah, apa yang Nabi buat aku tak buat. Lalu kata Aisyah, apa yang Nabi buat kamu buat. Ada lagi tak? Aisyah pun terfikir, tak ada. Esok datang pula, wahai Aisyah, apa yang Nabi buat aku tak buat. Aisyah termenung, tak ada dah. Apa yang bapa buat itu Nabi buat. Esok datang pula, ada dah. Apa yang Nabi buat aku tak buat. Ada. Di hujung pekan Madinah ini ada seorang Yahudi matanya buta. Nabi selalu bagi makan dekat dia, pemurahnya Nabi. Yang ni bapa tak buat. Saidina Abu Bakar tuan-tuan lepas sembahyang subuh pergi cari mana Yahudi ni. Rupanya Yahudi ni selalu hina Nabi, kutuk Nabi, kata Nabi macam-macam. Bila kata Nabi ni orang hina, dia kata dia ambil makanan suap dekat mulut. Tuan-tuan, saya nak tanyalah orang yang duduk dekat kampung lindungan ni, ada agak-agak lah kalau orang kutuk kita, kata kita sanggup ambil makanan suap kat mulut dia? Sanggup juga, tapi suap tu
suap nak bagi mampus cepat. Ni Nabi ambil makanan suap dekat mulut. Yahudi yang mata buta selalu kutuk Nabi. Yang ni bapak tak buat. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pergi cari. Rupanya Yahudi tu tak tahu kata Nabi mati. Dia kata Nabi macam-macam, dia kutuk Nabi, dia caci Nabi. Sayyidina Abu Bakar ambil makanan suap mulut Yahudi ni. Nak buat macam mana Nabi buat. Tiba-tiba Yahudi tadi dia luah. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya ammi, limada taf'al hadha?" Kenapa kamu buat macam tu? Maka kata Yahudi ini, "Kamu bukanlah lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku." Rupanya Yahudi itu tahu. Sayyidina Abu Bakar kata, "Tidak, akulah lelaki tersebut yang selalu suap makanan ke mulut kamu." "Tidak," dia kata, "aku kenal dia. Kamu bukan orang tu." Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, tanya Yahudi tu, "Mana lelaki tu? Macam mana kamu tahu?" Dia kata, "Lelaki yang selalu suap makanan ke mulut aku, dia seorang yang berhemah dan bersopan." Tengok akhlak Nabi. Sopan macam mana? "Aku tak ada gigi," ya tak? "Sebelum aku nak makan, dia akan lenyek makanan. Sampai hancur makanan tu, dia ambil, dia letak di mulutnya, tak tahulah, tapi basah. Kemudian dia akan masukkan ke dalam mulut aku. Aku tak ada gigi, aku kunyah-kunyah, aku telan. Kamu tidak, kamu suap seketul-seketul. Aku nak telan pun tak boleh." Mana lelaki tersebut? Sayyidina Abu Bakar ni bila nak tebut Rasulullah, sebab Nabi ni kekasih dia, Nabi ni Khalilullah, Habibullah, kan? Nak sebut Muhammad tak boleh sebab pakcik, lelaki tu dah tak ada dah. "Tak ada bagaimana?" kata Yahudi tadi. Dia nak sebut Muhammad tak boleh sebab dah, sebab sayang dekat Nabi, Nabi baru meninggal. "Pakcik, lelaki itulah yang suap makanan ke mulut pakcik." "Aku tahu lah, dia pergi mana, dia pergi mana?" "Lelaki tu dah meninggal pakcik." "Dah meninggal? Siapa lelaki tu?" "Lelaki itulah yang suap makanan ke mulut pakcik." "Aku tahulah, siapa dia?" "Pakcik, lelaki itulah yang pakcik selalu hina dia, kutuk dia. Dialah Muhammad Rasulullah." Senyap Yahudi tu, menangis Yahudi tu. "Apakah lelaki yang ku kutuk, aku hina, aku caci, apakah dia Muhammad?" "Ya." Menangis tuan-tuan Yahudi tu. Lalu pakcik ni kata, "Wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad, aku nak ikut dia." Akhirnya Yahudi tu masuk Islam. Sebab apa tuan-tuan? Akhlak Nabi pemurah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dalam kitab ni Syekh tu kata apa? Pertama, akhlak Nabi pemurah. Banyak tuan-tuan infak. Bagilah tuan-tuan sementara kita hidup. Sikit saya bagi tahu, tanda ingat. Banyak tanda kita ada. Tabung lalu bubuh RM1, tanda kita ingat nak mati. Bubuh 200, tanda kita ada duit. Bagi bang. Yang kedua, Nabi juga akhlaknya beradab ketika jamu makan. Makan beradab. Bukan makan beradab tu beradab. Makan ni maksud dia ada adab dia. Contohnya macam mana? Nabi bila duduk makan, Nabi duduk dalam keadaan bersimpuh. Tak ada bersimpuh. Bersimpuh ni maksud dia, perut belah ini dia akan angkat kaki kiri, kemudian kaki kanan dia letak bawah punggung. Sebab perut kita ni dia akan balan, dia akan cover dengan kaki ni, jadi tak makan banyak. Kita duduk bersila, bila bersila dia boleh makan banyak. Tu yang perut boroi. Patutnya angkat ni, angkat kaki ni letak di bawah, kita duduk, maka dia akan cakung ni, maka dia akan cover perut, tak makan banyak. Maka Nabi SAW makan juga. Sebelum makan, walaupun kata hadis ni tak mutawatir, tetapi tuan-tuan kena ingat, walaupun tak mutawatir, benda ni benda yang baik. Nak doa, apa salahnya? Nabi suruh banyak berdoa. Udu'uni astajib lakum, doalah, insya-Allah Allah makbul. Sebelum nak makan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa khina azaban nar. Kemudian tambah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi fis sama' wa huwas samiul alim ni, tuan-tuan, kelebihan dia banyak. Baru ni saya tengok YouTube, ada seorang Arab, dia cerita ketika mana Abu Zar Al-Ghifari
Dia selalu tinggalkan rumahnya, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tiba-tiba orang bagi tahu, wahai Abu Zar, rumah kamu terbakar. Dia kata tak. Orang bagi tahu, Abu Zar, rumah kamu terbakar. Dia kata tak. Akhirnya tuan-tuan, rupa-rupanya terbakar habis rumah kawasan tu. Rumah Abu Zar tak terbakar. Orang tanya dia, kenapa kamu yakin rumah kamu tak terbakar? Dia kata, aku selalu baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allah pelihara. Dan ni Arab ni, dia cakap, orang putih dia beritahu, saya selalu baca. Dia kata, satu hari saya keluar rumah, saya lupa tutup api, saya masak, lupa tutup api, baru teringat, dengan izin Allah tuan-tuan, api tu menyala, membakar tu sampai hangit, sampai habis gas. Rumah saya selamat. Kerana apa? Kerana membaca ini, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tidak memberi mudarat, la yadurru ma'asmihi syai'un minas sama wal ard, kecuali apa yang kamu samiul alim, Allah mendengar dan mengetahui. Tidak memberi mudarat. InsyaAllah kita baca doa. Bila baca doa tuan-tuan, ambil makanan. Nabi ajar apa? Ambil yang depan dulu. Tiba-tiba kita orang Melayu, yang depan sambal. Tuan-tuan buat macam mana? Ambillah, ambil sambal dulu, letak. Mulakan dengan kanan. Kanan. Ambil, mula dengan kanan. Ambil yang kanan. Kan? Tapi sekarang ni orang pakai yang pusing. Pusing lah. Bila dia pusing nak ambil lauk, pusing tarik balik. Nak ambil lauk, tarik, biar kena air asam saja. Tarik. Makanan bagi yang kanan mula. Makan macam mana? Nabi makan 3 jari. Nabi makan kurma 3 jari lah. Kita makan nasi, jangan makan 3 jari. Bila nak habis 3 jari nasi, bila nak habis makan dengan 5 jari. Makan. Bila makan tuan-tuan, habis makan, wa idza baqastum baqastu jabbari. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak doa ni? Wa idza baqastum baqastum jabbari. Tu lepas makan, habis semua makan tuan-tuan, ni jilat ni, wa idza baqastum jabtustum, bukan wa isap tarik tu. Depa kata, oh kebuloknya ustaz ni. Bukan kebulor, itu sunnah Nabi. Lepas makan, wa idza baqastum jabbari. InsyaAllah tuan-tuan ingat tak kita mengaji sains, tangan kita ada satu enzim nama amylase. Tuan-tuan tak percaya enzim ni, nasi cuba tuan-tuan pegang, esok basi. Betul tak? Tuan-tuan pegang. Sebab tu mak kita kata, jangan pegang nasi cedok dengan sudut dengan senduk, nanti basi. Betul, pegang nasi basi. Sebab apa? Sebab dia senang untuk bertindak balas dengan makanan kita bila kita pegang dengan tangan, cepat diurai. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada sudu, makan dengan tangan, cepat urai perut kita ni. Sebab tu Nabi makan pakai tangan 3 jari buah kurma. Kita nasi pegang dengan 5 jari. Makan umur 60, lekat, tercekik. Macam mana nak buat? Tuang air. Nak ambil kesempatan tuan-tuan, air oreng bro, bukan senang nak habis 1 jam. Minum dulu. Sedap pula, haram tak manis pun. Ni terdekat, ni tangan ni penuh nasi, kalau pegang habis. Ingat sunnah Nabi minum tangan kanan. Macam mana? Pegang tangan kiri, nak pegang tak boleh, nasi penuh. Macam mana nak buat? Lapik ataupun letak macam ni. Sedap. Ambil kesempatan, masamnya. Tuan-tuan semua telan air liur kan? Kenapa? Sebab tuan-tuan telah merasai akan kemasamannya. Macam itulah ibadat. Siapa yang pernah solat, cerita tentang solat, dia akan rasa nikmat. Macam itulah bila cerita masam tuan-tuan semua. Sebab tuan-tuan pernah makan saya tak? Tuan-tuan rasa, ish, walaupun tuan-tuan tak pernah minum, tak minum pun ni, tapi saya minum, saya kata masam. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan nak rasa nikmat, tuan-tuan buat ibadat, kena buat ibadat. Tuan-tuan bagi sedekah, tuan-tuan akan rasa nikmat sedekah.
Tuan-tuan ikut sunnah Nabi, tuan-tuan akan rasa nikmat sunnah Nabi bila ikut. Sebab tu kita kena buat macam mana? Macam mana tuan-tuan? Bila minum, letak tangan ni. Masamnya. Boleh kirit tuan-tuan. Ni, macam mana pula nak cedok? Tak ada masalah. Nak ambil tuan-tuan, kalau ambil tangan kanan, menyegakkan habis tuan-tuan. Habislah sudu-sudu tu, tak ada masalah. Ambil tangan kiri, tak ada masalah. Sebab kita bukan makan dengan tangan kiri. Kita ambil, letak di dalam pinggan. Kita ambil yang kita ambil itu masuk ke mulut tangan kanan. No problem. Ada orang kata kena ambil tangan kanan juga. Kalau ambil, habis semua sudu. Kawan lain nak ambil, masalah ha? Lepas tu kuku hitam lah. Tak lalu tu tuan-tuan. Ambil tangan kiri, letak di dalam pinggan. Ambil tangan kanan, makan. No problem. Jangan ambil tangan kiri, cedok sup, makan. Itu masalahnya. Faham tak? Kalau sup, kita punya nak makan, tak ada masalah. Pegang sudu, tangan kanan, cedok. Tapi banyak orang minum dengan tangan kiri. Rugi bang. Itu sunnah Nabi SAW. Makan beradab. Makan beradab apa? Ikut sunnah Nabi. Bila Nabi makan ni tuan-tuan dekat nak kenyang, Nabi berhenti. Tapi saya susah. Tengah duduk tu dia orang kata, Ustaz tambah lagi Ustaz. Saya kata kenyang dah. Tambah Ustaz, bukan selalu. Yang tu yang tak tahan tuan-tuan. Tu yang Ustaz-Ustaz semua kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, mati cepat. Lepas ceramah ada makan. Ni lepas ceramah ada makan tak? Ada, tengok. Dah garanti dah tuan-tuan. Perasan 2 kali Jumaat lagi jalan lah. Tapi tak apalah, orang jamu tak makan, susah juga kan. Kita datang jauh ni. Saya datang daripada Penang ni. Terus datang ke sini. Terus daripada sini tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan ada makan, seronok lah. Pernah pergi satu masjid, makan apa pun tak ada. Dia baru balik macam tu lah. Dalam mati ni, kuancak macam masjid tu. Aku tak mau pergi dah. Lepas tu ya jamu lah. Kuih pun jadi lah. Kuih pun jadi. Tadi saya ceramah di JKR. JKR dekat Ipoh. Pagi tak sempat makan tuan-tuan. Pagi pukul 10 ceramah. Pedegah ni, berlaju tak kira ni. Nak sampai dekat Ipoh. Sampai terus dia orang tarik ceramah. Saya ni tak makan lagi, sarapan pagi. Saya berkatalah, saya ni tak sarapan pagi. Tuan-tuan terus saya ceramah. Dia orang angkat kuih. Kuih tu punya keras. Saya pegang, ingat, berhenti sekejap, nak makan. Pedih sangat perut, takut gastrik. Tak boleh nak kunyah. Kuih apa tau? Saya kata ni kuih apa ni? Batu ke kuih? Saya kata. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan yang dikasihi rahmatillah. Itu adab makan. Minum boleh tak berdiri? Khairul ma' fil ardi, sebaik-baik air di muka bumi ma'u zamzam, air zamzam. Faman syuriba, barang siapa yang nak minum, fa ahsanu, baik bagi dia, fa aqamahu, berdiri. Air zamzam duduk depan Kaabah, pegang. Lima syuribalah, seperti mana apa yang diniat, pegang berdiri. Ya Allah, aku ada hatiku resah, ya Allah, tenangkan hatiku, minum. Ini baru betul. Nah, minum. Itu air zam-zam. Tapi kalau air lain, sunat duduk. Depan Kaabah tu sunat diri. Tengok Kaabah, diri. 3 kali. 1, 2, 3. Seperti apa yang kita niat. InsyaAllah Allah makbulkan. Itu air zam-zam lah. Tapi sekarang air zam-zam ada yang tiruan pun ada. Jaga tuan-tuan. Sebab tu Nabi, itu cara akhlak Nabi makan. Yang ketiga, Nabi suka pakaian dan wangi-wangian. Wangi-wangian tu kena ada. Jangan tuan-tuan tak suka maci-maci, pakailah wangi-wangian. Pakaian Nabi, color yang, warna yang Nabi paling suka ialah warna hijau. Biru tak ada, hijau. Hijau ya. Tengok hijau ni. Lagi satu, Nabi suka kemerah-merahan, merah. Ni macam ni ni. Adik bangun tak? Tu, nampak tu. Tu. Merah ni. Macam parti bersatu . Nabi suka yang hijau, yang merah. Pernah ada seorang sahabat kata, aku telah melihat secantik manusia di bumi ini, di dunia ini. Orang yang paling cantik aku lihat ialah Rasulullah. Janggutnya tersusun, dipegang seni. Janggut Nabi ni dipegang ni, digunting sama dengan secekak.
Saya cakap ni